pelbagai isu-isu kekeluargaan di Malaysia. Tapi apakah punca dan kesannya terhadap isu kekeluargaan ini kepada anak-anak? Mari saya dan kumpulan saya akan terangkan. Kecuaian dan pengabaian emosi merupakan satu trauma psikologi yang mencerobohi lilitan dan lapisan perlindungan minda sehingga minda seseorang itu terganggu untuk jangka masa pendek ataupun panjang mengikut keamatan trauma yang berlaku. Kesan daripada kecuaian dan pengabaian emosi ini, perasaan tidak berdaya akan timbul, kuasa pada diri sendiri akan tergugat, sistem perlindungan dalam diri akan gagal, sistem badan menjadi lemah dan seterusnya membawa kepada kesakitan emosi apabila mengenang kembali perkara-perkara yang berlaku ke atas diri anak tersebut. Sebagai ibu bapa, perlu memberi contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak dengan didikan yang sempurna dan relevan agar jiwa dan perasaan anak tersebut tidak tertekan. Disebabkan sikap ibu bapa yang memberi didikan dengan penuh kekerasan sehingga menyebabkan anak-anak terasa takut dan trauma terhadap sikap ibu bapa. Sifat dan sikap yang keras dalam didikan menyebabkan anak-anak menjadi ikutan apabila berada di luar jagaan ibu bapa, sehingga sanggup melakukan apa sahaja sehingga perasaan jiwa dalam anak tersebut terasa kepuasan. Alright, terima kasih Ain. Situasi keluarga Malaysia kini mempunyai beberapa isu berbanding dengan gaya hidup keluarga tradisional sebelum ini. Banyak perubahan yang berlaku secara mendadak. Setiap keluarga menghadapi pelbagai masalah sama ada dari segi luaran ataupun dalaman akibat daripada kadar pembangunan yang tidak seimbang. Untuk mempunyai kehidupan yang seimbang adalah penting untuk sesebuah keluarga mencapai keseimbangan dalam pendidikan dunia dan akhirat. Pendidikan juga haruslah berterusan sama ada melalui ibu bapa, guru ataupun pemimpin masyarakat, melalui bimbingan, maklumat dan cadangan seperti platform media sosial. Ibu bapa Islam juga bertanggungjawab dalam setiap pendidikan anak-anak. Contohnya pendidikan jasmani dan rohani. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kekayaan sekarang menjadi salah satu tahap pengukur hidup seseorang itu. Walau bagaimanapun, pada hari ini, rata-rata manusia berfikir materialistik dan menjadikan kehidupan mereka bertuankan wang. Ibu bapa kini mengejar kemewahan dunia yang sementara. Mereka terlalu leka mencari wang untuk kepuasan diri sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa. Kini, mereka kejar kejayaan dan tidak melayan anak-anak mereka, menyebabkan anak-anak mereka kurang kasih sayang daripada ibu bapa. Dan inilah penyebab anak-anak bermasalah. Seterusnya, terima kasih Adila. Seperti yang dikatakan oleh Adila, antara faktor lain yang menyebabkan keruntuhan institusi keluarga di Malaysia adalah kelemahan dalam kefahaman dan amalan agama. Contohnya seperti agama Islam menekankan bahawa ibu bapa perlu mendidik dengan kasih sayang untuk anak-anak. Bukan itu saja, disebabkan ibu bapa yang kurang ilmu agama, mereka juga mula akan beremosi, mereka akan panas baran sehingga mereka akan pukul darah daging mereka sendiri. Ini merupakan perkara yang sangat serius dan sangat bahaya kerana ini akan menjadikan anak-anak itu semakin trauma dengan kehidupan berkeluarga. Oleh itu, saya akan serahkan penutupnya kepada rakan saya. Kesimpulannya, terdapat pelbagai faktor dan kesan yang menyumbang kepada kejatuhan institusi kekeluargaan di Malaysia. Ianya bermula daripada ibu bapa, kemudian berada kepada anak-anak yang mempengaruhi kehidupan mereka ke arah yang tidak baik. Antara faktor dan kesan-kesan isu ini adalah pencarian wang dan harta yang melampau, kecuaian dan pengabaian emosi pada anak-anak, pendidikan anak-anak yang tidak seimbang dan kelemahan dalam memahami dan mengamalkan ilmu agama Islam. Isu ini perlu dibendung dan dibantu oleh semua pihak termasuk kerajaan untuk memastikan masa depan anak-anak Malaysia cerah di samping berakhlak mulia dan menjadi role model umat manusia kini serta yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.